Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 7 Januari 2021 bersama saya Lia Amira Anarigos. Tumpuan berita, program pelancongan di bahagian muka akan terus diperkasakan sekaligus memberi impak positif kepada ekonomi penduduk. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Hanifah Hajar Taib, antara usaha yang boleh dilakukan untuk tujuan itu seperti mengenal pasti kawasan yang berpotensi untuk pelancongan. Bercakap semasa majlis Malam Mukah Gemilang di Mukah, beliau menambah usaha itu juga turut mendapat kerjasama strategik daripada Divisional Tourism Task Group. Beliau yang juga ahli Parlimen Mukah optimis pelancongan tempatan mampu menjana pendapatan penduduk khususnya semasa berdepan pandemik COVID-19. Laporan seterusnya, pengguna jalan pesisir diingatkan agar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan oleh pihak Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak. Ia ditegaskan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Beting Maro, Razaili Gapor, semasa lawatan dan pemantauan beliau di feri Batang Saribas pada Rabu. Ketika ditemui, beliau memberitahu pihak JKR telah bertugas memantau pergerakan operasi feri Batang Saribas mengikut SOP yang sepatutnya, yang mana hanya pemandu sahaja yang berada di dalam kereta, manakala penumpang perlu keluar dari kereta dan berjalan kaki masuk ke dalam feri untuk menjamin keselamatan. Katanya feri Batang Saribas juga menyediakan jaket keselamatan untuk penumpang yang berada di dalam feri. Manakala di Simunjan, Adunnya Auladris bersama rombongan telah mengadakan lawatan ke tapak projek dan cadangan projek Simunjan Proper, Dun Simunjan pada Rabu. Lawatan tersebut bertujuan sebagai persediaan dan persiapan sempena lawatan Ketua Menteri Sarawak, Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg ke daerah Simunjan bulan depan. Lokasi pertama yang ditinjau adalah tapak projek penahan hakisan Kampung Saging Hilir yang bernilai 13.8 juta ringgit sepanjang 480 meter di bawah peruntukan Agensi Pembangunan Wilayah Bersepadu Semarahan IRSDA. Lawatan diteruskan dengan meninjau tapak cadangan projek pembinaan baru penahan hakisan sungai di Kampung Saging Sabal yang dicadangkan bermula dari Jambatan Simunjan yang terletak di Kampung Saging hingga ke Kampung Saging Sabal. Sejurus selepas itu, tinjauan telah dilakukan ke tapak projek menaik taraf Jalan Saging Hijrah yang juga di bawah peruntukan IRSDA bernilai 3 juta ringgit sepanjang 1.5 km yang kini telah siap 70%. Turut ditinjau projek menaik taraf Jalan Kampung Nanas yang telah siap sepenuhnya bernilai 6 juta ringgit di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-11 dan tapak projek pembinaan Esplanade Simunjan yang kini telah siap 90%. Selanjutnya, Adun Batu Kitang Loker Chiang melakukan tinjauan ke tapak projek transformasi luar bandar RTP bagi projek menaik taraf sistem peparitan di Kampung Bukit Pancor. Jelas beliau, projek yang memakan kos sebanyak RM100,000 itu kelak akan memberi manfaat kepada penduduk kampung yang sering berdepan masalah peparitan. Ini kerana ujar beliau, sebelum ini penduduk kampung berkenaan sering berdepan masalah banjir kilat, terutamanya semasa berlakunya hujan lebat. Berikut pula, penduduk rumah Panjang Pange di Gerigat kini boleh menarik nafas lega selepas projek pendawaian semula elektrik di Rumah Abeng Engkabang Kabong telah siap sepenuhnya. Projek pendawaian semula elektrik Rumah Abeng Engkabang Kabong itu antara senarai projek RTP Adun Kabong Muhammad Cikadir berjumlah RM150,000. Ketika ditemu ramah, Tuai Rumah Abeng Gon berterima kasih kepada Adun Kabong kerana merealisasikan impian mereka untuk menikmati kemudahan elektrik dengan lebih selesa. Saya ke Rumah Abeng mengucapkan terima kasih kepada Adun 40 Kabung kerana dapat memberi ataupun mengatur elektrik di rumah kami. Saya amat sukses, sesenang hati. Tiada YB dapat nolong kami nak mengeluarkan kita dari belakang ke ruai. Inilah pertama kali YB yang paling perhatian kepada rakyat, mau menolong rakyat. Banyak tolongan dari YB 40 Kabong kepada rumah saya di Pange ini. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Lia Amira dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.